Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas hadis secara online ini. Dan alhamdulillah kita masih diberikan dengan kesihatan dan kesempatan masa untuk sama-sama kita menyambung pelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan melihat kembali hadis yang kita baca pada minggu yang lepas, iaitu berkenaan dengan pengutusan Nabi SAW kepada manusia ni. Kita lihat hadis ini. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna mathala ma ba'athani Allah bihi azza wa jal minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kal'a wal 'ushbal katsir wa kana minha ajadibu amsakatil ma fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu minha wa saqaw wa ra'aw wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'an fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. Daripada Abu Musa, daripada Nabi SAW, sabda baginda, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jal minal huda wal ilm. Sesungguhnya perumpamaan bagi apa yang Allah mengutuskan aku dengannya, Allah azza wa jalla mengutuskan aku dengannya daripada petunjuk dan ilmu itu, kamathali ghaithin asaba ardan, seperti perumpamaan hujan lebat yang menimpa bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma. Dan di bumi itu ada tanah yang baik, di mana ia dapat untuk menerima air itu, lalu ia dapat menumbuhkan fa'ambatatil kal'a wal 'ushbal katsir, lalu ia dapat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan herba dan tumbuh-tumbuhan yang lain yang hijau yang banyak. Kana minha ajadibu amsakatil ma. Dan kemudian ada jenis tanah yang lain, di mana ia tanah yang keras yang dapat untuk menampung air. Fanafa Allahu bihan nas fasharibu minha wa saqaw wa ra'aw. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia daripada tanah tersebut yang dapat untuk menampung air itu. Fasharibu minha wa saqaw wa ra'aw. Lalu mereka dapat untuk minum daripadanya dan mereka memberikan minum kepada orang yang lain dan juga kepada binatang ternakan mereka. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Dan kemudian ada satu lagi jenis tanah yang lain, di mana ia adalah tanah yang tandus. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'an, yang tidak dapat untuk menampung air dan juga tidak dapat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan.
fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Maka demikian itulah perumpamaan bagi golongan yang mendalam ilmu agamanya, mendalam ilmunya dalam agama Allah ini, wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih, dan memberikan manfaat kepadanya daripada apa yang Allah utuskan aku dengannya, iaitu dengan ilmu, huda dan juga ilmu itu memberikan manfaat kepada manusia itu. Fa'alima wa 'allama, lalu dia menjadi seorang yang tahu, dia mengetahui, wa 'allama, dan dia mengajarkan kepada orang yang lain. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan satu perumpamaan bagi golongan yang tidak mengangkat kepalanya ataupun tidak mempedulikan petunjuk dan juga ilmu itu, walam yaqbal hudallah allazi ursiltu bih, dan dia tidak menerima petunjuk daripada Allah yang aku diutuskan dengannya. Baik, dalam hadis ni seperti yang kita sebut pada minggu yang lepas, Nabi memberikan suatu perumpamaan kepada kita tentang golongan yang apabila sampai ilmu itu, apakah sikap mereka kepada ilmu itu. Jadi Nabi berikan perumpamaan kepada kita. Sebagaimana banyak ayat-ayat dalam Quran, Allah memberikan perumpamaan yang di mana perumpamaan tersebut tujuannya supaya kita dapat untuk memahami apa yang Allah dan juga Nabi nak sampaikan kepada kita dengan lebih jelas. Jadi sebab itu antara cara untuk menyampaikan dakwah ataupun untuk mengajar ini dengan memberikan perumpamaan, contoh dan sebagainya, supaya dengan cara tersebut orang lain yang mendengar lebih mudah untuk menerima apa yang disampaikan kepada mereka. Jadi Nabi berikan contoh perumpamaan di mana ada 3 golongan manusia. Apabila sampai kepada mereka huda, Nabi sebut di sini huda wal ilm, petunjuk dan juga ilmu. Petunjuk dan juga ilmu itu merujuk kepada apa yang Allah utuskan Nabi dengannya, iaitu 2 perkara, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah, ataupun dalam sebagian ayat disebut sebagai Al-Hikmah Al-Kitab wal-Hikmah. Jadi bila sampai Al-Kitab dan juga As-Sunnah itu kepada manusia, jadi ada manusia yang mana mereka menerimanya dengan baik, iaitu mereka beriman, mereka mempelajarinya, dan selepas mereka menjadi seorang yang memahami ilmu itu, mereka menyampaikan pula kepada orang yang lain. Jadi ini golongan yang pertama, yang banyak manfaat daripada mereka. Inilah golongan yang disebut sebagai ulama dan juga fuqaha, yang mana benar-benar mendalam ilmu mereka dalam agama dan benar-benar memberikan manfaat yang banyak kepada manusia yang lain. Kemudian yang keduanya, Nabi sebut ada sebahagian lagi yang manfaatnya kurang sedikit dibandingkan dengan golongan yang pertama. Ibarat seperti tanah yang dapat untuk menampung air dan memberikan manfaat kepada orang yang lain. Yang mana ini golongan yang kedua, iaitu golongan yang dia mendapat ilmu tersebut, memberikan manfaat kepada dirinya, tapi taklah sebagaimana golongan yang pertama tadi, yang mana mereka ini golongan yang benar-benar mendalam ilmu mereka, ataupun disebut sebagai golongan ulama dan fuqaha ini. Yang kedua, golongan yang ada ilmu dan kemudian dia menyampaikan juga kepada orang yang lain. Cuma mungkin dia disebabkan kekurangannya, dia mungkin kurang beramal dengan ilmu yang dia ada, ataupun mungkin dia hanya menghafaz Quran semata-mata, tapi tidak benar-benar memahami apa yang ada di dalam Quran itu. Tapi dalam masa yang sama, ada sedikit manfaat yang diberikan kepada orang yang lain. Ini golongan yang kedua. Kemudian yang ketiganya, golongan yang Nabi nyatakan di sini, dia tidak mengangkat sedikit pun kepalanya terhadap apa yang sampai kepadanya, iaitu bila kitab dan juga sunnah itu sampai kepadanya, dia tidak mempedulikan pun kitab dan juga sunnah itu, yang dia tak ada usaha pun untuk mempelajarinya.
untuk mendengarnya. Jadi ini golongan yang ketiga yang tidak menerima petunjuk daripada Allah yang Nabi diutuskan dengannya. Daripada hadis ni, yang pertamanya tadi berkenaan dengan perumpamaan yang Nabi berikan. Kemudian yang keduanya, dalam hadis ni juga Nabi menyebutkan tentang huda dan ilmu itu, petunjuk dan juga ilmu itu kamasali ghaisin, ibarat seperti hujan yang lebat. Yang mana hujan yang turun itu merupakan rahmat daripada Allah dan ia menjadi suatu sumber kehidupan di dunia ni. Yang mana kalaulah tanpa adanya hujan itu, takkan adanya kehidupan di atas muka bumi ini. Disebabkan hujan yang datang dengan rahmat Allah itu yang dapat untuk menghidupkan manusia dan makhluk yang lain. Begitu jugalah kitab dan juga sunnah itu yang mana Allah utuskan Nabi dengannya bila sampai kepada manusia, itulah yang akan dapat untuk menghidupkan hati-hati mereka. Yang mana tanpa kedua-dua perkara ini, mungkin manusia boleh hidup, tetapi tidak hidup sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi sebab itu Allah dalam Quran banyak ayat Allah menyebutkan tentang golongan yang dia hidup tetapi hidup sebagai golongan yang engkar kepada Allah. Dan Allah menyamakan mereka seperti binatang ternakan. Kerana Quran dan juga sunnah itulah yang menghidupkan hati-hati manusia dan yang menjadikan mereka ini golongan yang Allah redha, yang Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga, dan mereka inilah golongan yang tidak Allah sebutkan sebagai sesat seperti binatang ternakan itu. Jadi Nabi menyamakan huda dan juga ilmu itu atau Quran dan juga sunnah itu sebagai hujan yang menjadi sumber kehidupan kepada kehidupan di dunia ni. Jadi begitu jugalah Quran dan juga sunnah itu menjadi sumber kehidupan bagi manusia supaya mereka dapat untuk hidup dalam keadaan Allah redha kepada mereka. Kemudian dalam hadis ni juga Nabi sebutkan tentang 3 golongan manusia dan sikap mereka kepada kitab dan juga as-sunnah itu. Dan apa yang Nabi sebutkan di sini, kalau kita lihat dalam Quran ada satu ayat yang lebih kurang sama makna dengan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Kalau kita lihat dalam surah 35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami mewariskan Alkitab itu, atau Al-Quran itu, kepada orang-orang yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Dan di kalangan mereka ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan sebahagian daripada mereka adalah orang yang pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan sebahagian daripada mereka adalah orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan keizinan daripada Allah. Zalika huwal fadlul kabir. Demikian itulah suatu kurniaan yang besar. Di dalam ayat ini kita lihat Allah menyebutkan bahawa manusia golongan yang Allah kurniakan kitab kepada mereka terbahagi kepada 3 golongan. Sama seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi, manusia tentang sikap mereka kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu ada 3 golongan. Dalam ayat ini Allah sebutkan golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Golongan yang menzalimi diri mereka sendiri, kalau kita melihat tafsiran daripada Ibnu Katsir
Dia kata Ibnu Katsir, golongan yang pertama ni al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, al-murtakibu li ba'dil muharramat. Adalah golongan yang dia cuai dalam mengerjakan kewajipan-kewajipan dia sebagai hamba Allah, dan kemudian dia melakukan sebahagian daripada perkara-perkara yang diharamkan. Jadi ini golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu mereka cuai dalam melaksanakan sebahagian kewajipan mereka kepada Allah, dan dalam masa yang sama mereka juga melakukan sebahagian daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan satu lagi tafsiran disebutkan golongan yang zalimu li nafsihi ini juga merujuk kepada golongan yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Yang mana kalau kita samakan dengan dalam hadis tadi, Nabi sebut tentang golongan yang tidak mengangkat kepalanya bila sampai petunjuk daripada Allah itu, dia tidak mengangkat kepalanya dan dia tidak mempedulikannya. Jadi kalau kita lihat tafsiran tentang ayat ini, surah 35 ayat 32 ni, dia sama dengan golongan yang zalimun li nafsihi, iaitu golongan yang boleh merujuk kepada golongan yang kafir, yang ingkar, yang tak pedulikan kitabullah itu, ataupun golongan yang mungkin dia Muslim tetapi dia cuai dalam kewajipannya kepada Allah. Di antara kewajipan yang besar yang patut dilaksanakan oleh seorang Muslim itu adalah untuk dia mempelajari kitabullah itu. Itu kewajipan yang paling besar. Yang mana pada hari ini mungkin sebahagian di kalangan kaum muslimin, dia tak nampak ini sebagai satu kewajipan. Mungkin sebahagian menganggap ia sebagai suatu bentuk pilihan semata-mata. Jadi cukup sekadar dah buat 5 perkara rukun Islam itu, jadi dah selesai kewajipan. Sebenarnya banyak lagi kewajipan yang lain yang patut dilaksanakan selain daripada 5 rukun Islam itu. Antaranya adalah menuntut ilmu. Sebab tu Nabi kata menuntut ilmu itu wajib. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Jadi ini golongan yang pertama. Golongan yang ingkar, yang kafir, yang tak pedulikan kitabullah, ataupun golongan yang muslim tapi cuai dalam kewajipannya kepada Allah dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Kemudian yang kedua, Allah sebut dalam ayat ini, wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Jadi Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, wa huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Golongan yang pertengahan ni pula adalah golongan yang dia menunaikan perkara-perkara yang wajib dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan dia juga meninggalkan perkara-perkara yang sebahagian perkara-perkara yang sunat, yang sunnah, yang mustahab. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan dia melakukan sebahagian daripada perkara-perkara yang makruh, yang tak disukai, walaupun mungkin taklah sampai kepada maksiat, tetapi perkara-perkara yang makruh dia melakukannya. Jadi ini golongan yang pertengahan, yang mana mungkin dia ada sedikit ilmu tentang agama ini, tetapi dia dalam masa yang sama dia juga melakukan perkara-perkara yang makruh, dan kemudian dia juga meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Tetapi dari segi kewajipan itu dia laksanakan, dan perkara yang haram dia tinggalkan. Ini golongan yang kedua, itu golongan yang pertengahan. Kalau dalam hadis tadi, ini golongan yang dia ada ilmu, dia sampaikan, tapi mungkin dia sendiri kurang dari segi kefahamannya dalam agama, dan juga kurang dari segi amalannya. Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Nah, sebahagian daripada mereka adalah golongan yang bersegera melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan izin daripada Allah. Wa huwa al-fa'ilu lil wajibatil mustahabbat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dil mubahat. Dan golongan yang ketiga ni pula adalah golongan yang melaksanakan kewajipan-kewajipan, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab,
perkara-perkara yang sunnah, yang sunat. At-tariku lil muharramat, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh, bahkan sebahagian daripada perkara-perkara yang mubah, yang dibolehkan, yang harus untuk dilakukan pun ditinggalkan. Jadi ini golongan yang ketiga, yang mana bila mendengar tentang perintah-perintah daripada Allah, perintah-perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka bersegera untuk melakukannya. Sama ada perkara yang wajib ataupun yang sunnah. Dan mereka sangat-sangat memelihara diri mereka daripada perkara-perkara yang haram, yang makruh, bahkan yang harus, yang mungkin tak ada dosa tapi tak ada manfaat kalau dilakukan. Jadi ini golongan yang ketiga dalam ayat ni. Kalau dalam hadis tadi, ini golongan yang Nabi sebut sebagai golongan yang ibarat seperti tanah yang subur, yang dapat untuk menerima air itu dan kemudian berikan banyak manfaat kepada orang-orang yang lain, bahkan manfaat kepada binatang ternakan. Iaitu golongan yang ulama yang mendalam ilmu mereka, golongan fuqaha, dan juga golongan yang benar-benar mengamalkan segala perintah daripada Allah dan juga Rasul itu. Baik, kemudian tentang ketiga-tiga golongan ni, Allah juga menyebutkan dalam satu lagi ayat yang lain, dalam surah 7 ayat 204. Surah 7 ayat 204. Kita lihat daripada ayat 203 lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza lam ta'tihim biayatin qalu laula ishtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza lam ta'tihim biayatin qalu laula ishtabaitaha. Dan apabila engkau, wahai Muhammad, engkau tidak membawa kepada mereka suatu ayat daripada Al-Quran, yang mana yang sama dengan apa yang mereka kehendaki, kemudian mereka akan meminta supaya Nabi datangkan ayat-ayat tersebut kepada mereka. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya tidak lain, aku hanya mengikut apa yang diwahyukan kepadaku daripada Tuhanku. Apa yang Nabi sampaikan kepada manusia ni bukanlah datang daripada hawa nafsu baginda ataupun yang sesuai dengan kehendak golongan yang tertentu semata-mata. Tetapi apa yang Nabi sampaikan itu adalah kesemuanya merupakan wahyu daripada Allah, yang datang daripada Allah. Itulah yang Nabi sampaikan. Haza basairu min rabbikum. Quran ini adalah merupakan suatu bukti, suatu penjelasan daripada Tuhan kamu. Wa hudan wa rahmah, dan petunjuk dan juga rahmat, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang mereka beriman. Quran itu merupakan suatu bukti, penjelasan, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi golongan yang ingkar, walaupun sampai kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mendengarnya, bahkan mereka memahaminya, tetapi apabila mereka ingkar kepadanya, maka Quran itu tak ada apa-apa manfaat buat diri mereka. Dan Allah menyebutkan tentang perintah Allah kepada golongan yang beriman. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran itu, maka dengarkanlah kamu semua kepadanya dengan baik-baik. Wa ansitu, dan diamlah kamu, la'allakum turhamun, supaya kamu semua mendapat rahmat. Jadi apabila Quran dibacakan, kita
mestilah mendengarnya dan diam. Kerana Quran diturunkan tujuannya untuk menjadi petunjuk kepada manusia. Tetapi apabila jika manusia hanya sekadar membacanya tapi tidak untuk memahami dan mengambil pengajaran daripadanya, maka Quran itu tak ada apa-apa manfaatlah kepada dirinya. Itu yang berlaku kepada golongan yang musyrik. Golongan yang musyrik di kalangan kaum Quraisy pada zaman Nabi itu, mereka faham apa yang Nabi sampaikan kepada mereka sebab Quran itu turun dalam bahasa mereka. Mereka faham, mereka dengar. Tetapi mereka itu bukanlah dengar yang sepatutnya. Mereka dengar tetapi tak nak untuk mengikut apa yang mereka dengar tu. Mereka dengar, mereka faham dan mereka tinggalkan, mereka berpaling daripada ayat-ayat Allah. Sebagai golongan yang beriman, sepatutnya apabila mendengar ayat-ayat Allah, kita mesti mendengar dengan penuh perhatian dan diam, dan kita cuba untuk memahami ayat-ayat Allah itu supaya dapat kita mengambil pengajaran dan melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian dalam satu lagi ayat, Allah menyebutkan tentang lihat bagaimana sikap sebahagian daripada golongan jin yang beriman kepada apa yang Nabi sampaikan. Allah sebut dalam surah 46 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. Dan ingatlah peristiwa kisah di mana kami mendatangkan suatu golongan jin, yastami'una al-Quran, yang mereka mendengarkan Al-Quran itu dengan baik-baik. Falamma khadaruhu qalu ansitu. Dan kemudian setelah mereka menghadiri ataupun mendengar bacaan tersebut, mereka mengatakan kepada yang lain di kalangan mereka, diamlah kamu semua supaya kamu dapat untuk benar-benar memahami dan mengambil peringatan daripadanya. Ini sama dengan ayat tadi yang kita lihat dalam surah 7 tadi, yang mana perintah Allah kepada golongan yang beriman supaya apabila Quran dibacakan, mereka fastami'u lahu wa ansitu. Mereka mendengar dengan penuh perhatian dan diam. Itu juga kisah yang Allah ceritakan di sini, kata-kata golongan jin yang mendengar apa yang Nabi bacakan itu. Falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Maka tak kala setelah selesai mereka mendengar bacaan daripada Nabi itu, mereka berpaling kembali kepada kaum mereka, lalu mereka menyampaikan peringatan dan juga ancaman kepada kaum mereka. Dilihat bagaimana sikap jin yang beriman kepada ayat-ayat Allah itu,
mendengar dengan penuh perhatian, kemudian mereka menyampaikan peringatan kepada kaum mereka. Jadi kalaulah jin yang beriman pun sebegini sikap mereka kepada Al-Quran, sepatutnya manusia itu lebih baik lagi daripada sikap mereka ni. Tapi sikap sebahagian manusia bila mendengar ayat-ayat Allah, mereka tidak mempedulikannya. Bahkan mereka tak ada usaha untuk cuba memahami ayat-ayat Allah itu. Dan kemudian manusia mengatakan sejahat-jahat manusia itu sebaik-baik jin. Sedangkan jin yang beriman itu lebih baik, kali-kali ganda lebih baik lagi daripada manusia yang engkar kepada Allah. Kemudian kata mereka lagi, qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kata mereka, itu kata jin yang beriman itu, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar akan sebuah kitab yang diturunkan sesudah daripada Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan bagi apa yang di hadapannya ataupun yang sebelumnya. Yahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqin mustaqim, dan yang membawa kepada jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallah, wahai kaum kami, sautlah seruan daripada penyeru kepada Allah itu. Itu sautlah seruan Nabi SAW itu, wa aminu bih, dan berimanlah kamu semua kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yujirkum min azabin alim, dan dia akan selamatkan kamu daripada siksaan yang pedih. Wa man la yujib da'iyallah, siapa yang tidak menyaut seruan penyeru daripada Allah itu Rasulullah itu, falaisa bimu'jizin fil ard, tak ada yang dapat untuk melepaskan diri mereka di bumi ini daripada azab Allah. Walaisa lahu min dunihi awliya, dan tiadalah baginya daripada selain Allah sebagai pelindung dan penolong mereka. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu berada di dalam kesesatan yang jelas nyata. Dia Allah sebutkan bagaimana sikap jin yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian mereka menyampaikan kepada kaum mereka, dan mereka menyuruh supaya mereka menyaut seruan daripada Rasul itu. Jadi begitu jugalah kewajipan golongan yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitabullah ini di kalangan manusia. Bila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka dengar dengan penuh perhatian dan mereka diam dan mereka menyampaikan. Sesudah mereka sendiri memahaminya, mereka mengamalkannya, mereka menyampaikan pula kepada golongan yang lain. Kalau kita lihat dalam surah 3 ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah kesemua jenis di kalangan kamu menjadi suatu ummah. Ayat ini biasanya diterjemahkan sebagai dan hendaklah ada sebahagian daripada kamu menjadi suatu ummah. Itu satu terjemahanlah. Dia satu lagi terjemahan, hendaklah kesemua jenis di kalangan kamu menjadi suatu ummah. Jadi beza dan terjemahan tersebut disebabkan pada kalimah min ni. Min ni menurut sebahagian daripada mufassirin, dia merujuk kepada makna sebahagian. Min ataupun dipanggil min litab'id. Min yang menunjukkan makna sebahagian.
Kemudian satu lagi tafsiran, min ni dia merujuk kepada makna litajnis ataupun libayanil jins, yang menunjukkan ke semua jenis. Jadi maknanya min di sini bukan sekadar hendaklah ada sebahagian di kalangan kamu. Itu satu tafsiran. Tapi satu lagi, hendaklah ke semua jenis di kalangan kamu. Kamu itu merujuk kepada umat Islam. Jadi hendaklah ke semua yang di kalangan umat Islam ini, sama ada lelaki ke ataupun perempuan ke, muda ataupun tua ke, hendaklah ke semua kamu menjadi suatu umat yad'una ilal khair, yang menyeru kepada al-khair. Al-khair ini kebaikan. Kebaikan yang paling besar adalah apa yang datang daripada kitabullah itu. Sebab tu Nabi sebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebab baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan kemudian dia mengajarkannya. Kerana kebaikan yang paling besar yang seorang itu boleh berikan adalah datangnya daripada Al-Quran, yang akan dapat untuk selamatkan mereka daripada azab Allah. Bukan sekadar kebaikan untuk hidup di muka bumi ini semata-mata, tapi kebaikan yang Quran berikan di dunia dan juga di hari akhirat nanti. Sampailah hari akhirat. Sebab itu sebahagian sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas menyatakan al-khair ni maknanya ittiba'il Quran, iaitu mengikut Al-Quran, mengajak supaya yad'una ila ittiba'il Quran, mengajak supaya menyeru kepada mengikut Al-Quran itu. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Ma'ruf yang paling besar adalah mentauhidkan Allah, menyuruh kepada tauhid, mentauhidkan Allah itu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Dan kemungkaran yang paling besar adalah perbuatan mensyirikkan Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beroleh kejayaan yang Allah kurniakan kepada mereka. Jadi ayat ni kalau kita lihat dari segi makna ayat ni, dia lebih tepat kita kata hendaklah ke semua jenis di kalangan kamu. Kerana kalau kita lihat banyak ayat-ayat Quran yang lain dan juga hadis-hadis Nabi menunjukkan tentang kewajipan, antara kewajipan seorang Muslim itu adalah dia menyampaikan ayat-ayat Allah kepada orang yang lain. Kalau kita kata hanya sebahagian sahaja golongan yang disuruh menyampaikan, sebahagian lagi tak perlu untuk sampaikan, maka dia tidak menepati banyak ayat Quran yang lain dan juga hadis-hadis Nabi. Kalau kita tengok sebuah hadis yang berkaitan dengan ayat ini, An Abdullah bin Amr anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Daripada Abdullah bin Amru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah kamu semua daripadaku walaupun suatu ayat. Jadi kalau tengok di sini, ini suatu perintah daripada Nabi supaya kamu tu merujuk kepada para sahabat, dulu para sahabat, dan kepada kita lah umat Islam ni. Iaitu sampaikanlah kamu semua daripada aku, daripada Nabi, walaupun suatu ayat. Sama ada ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Kita disuruh untuk menyampaikannya. Cuma dalam kita nak menyampaikan, kita kena hati-hatilah kita sampaikan apa yang kita tahu dan kita faham. Walaupun mungkin dia suatu perkara yang kecil, tapi kita sampaikan itu suatu perkara yang kita tahulah yang suatu kebenaran. Kerana dalam kita nak menyampaikan, kita juga kena ingat apa yang disebutkan dalam hadis ni, di hujung hadis ni. Selepas Nabi nyatakan perintah untuk menyampaikan daripada Nabi walaupun satu ayat, dan Nabi nyatakan wahadithu an bani Israil wala kharaj, dan sampaikanlah kisah Bani Israel dan tiada sebarang kesalahan di situ.
Jadi kisah-kisah umat yang terdahulu ataupun kita panggil sebagai kisah-kisah Israiliyat, dia boleh kita ceritakan, cuma kita kena hati-hatilah dalam cerita-cerita yang melibatkan perkara-perkara yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Jadi itu kita kena jauhi. Seperti kisah-kisah yang tak masuk akal ataupun yang pelik-pelik, yang meremehkan taraf para malaikat. Seperti kisah yang popular, Harut dan juga Marut melakukan maksiat. Itu kisah yang tak masuk akal. Sebab para malaikat ni merupakan makhluk yang Allah pelihara mereka. Allah kurniakan akal tapi tidak nafsu kepada mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka ni melakukan maksiat? Itu kisah-kisah yang perlu kita jauhi. Kemudian kisah meremehkan para nabi, seperti kisah Nabi Daud dan sebagainya, yang tidak sepatutnya disampaikan oleh kaum Bani Israel. Jadi itu kita kena hati-hati. Tapi yang selain daripada itu, kita boleh untuk ceritakan. Dan kemudian Nabi sebutkan lagi di sini, di hujung hadis ni, waman kazaba alayya muta'ammidan, dan siapa yang berdusta di atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kita disuruh menyampaikan daripada Nabi, walaupun suatu ayat Quran ataupun hadis, tapi dalam masa yang sama kita kena jauhi kisah-kisah yang Israiliyat yang bertentangan dengan Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Dan kemudian dalam masa yang sama, bila kita menyampaikan hadis, kita kena teliti supaya hadis-hadis tersebut tidak termasuk dalam hadis yang palsu, kerana Nabi melarang perkara tersebut. Bahkan ia merupakan dosa yang besar apabila kita menyampaikan hadis palsu dan kita tidak menyatakan ini merupakan hadis yang palsu. Sebab apabila manusia yang lain mendengar, dia akan anggap inilah apa yang Nabi sebutkan dan dia anggap ini sebahagian daripada agama ini. Sebab itu Nabi melarang. Pendustaan ke atas Nabi tak sama seperti pendustaan ke atas orang yang lain. Kalau kita berdusta atas nama orang lain pun itu merupakan dosa, satu dosa, kesalahan yang besar, apatah lagi berdusta atas nama Nabi SAW. Tentulah lebih-lebih besar lagi dosanya itu. Jadi kalau kita lihat hadis ini dan beberapa lagi, menunjukkan bahawasanya kewajipan umat Islam itu adalah menyampaikan peringatan, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada manusia yang lain. Dengan cara itulah Islam dapat untuk tersebar kepada kita pada hari ini. Kalaulah sebahagian sahabat saja yang sampaikan, sebahagian lagi tidak menyampaikan, jadi mungkin umat Islam takkan wujud dengan ramai pada hari ini. Dan mungkin Islam pun tak sampai kepada kita pada hari ini. Jadi sebab itu semua sahabat bila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis daripada Nabi, semua mereka ni mereka menyampaikan. Walaupun mungkin satu hadis, walaupun mungkin satu perkataan, tapi semua itu mereka sampaikan. Dengan cara itulah kebenaran sampai kepada kita pada hari ini. Baik. Kemudian golongan yang golongan yang pertama dan juga yang kedua yang disebutkan dalam hadis yang utama yang kita baca tadi. Itu golongan yang mereka ini mempunyai ilmu dan sebahagian mereka mempunyai ilmu yang mendalam, menjadi ulama dan juga fuqaha, berikan manfaat yang besar kepada manusia yang lain. Kemudian yang kedua, golongan yang mereka ada ilmu, mereka melakukan amalan tapi mungkin kurang sedikit daripada golongan yang pertama tadi. Dan mereka juga berikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu mereka juga menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia yang lain. Kemudian yang ketiganya, ini golongan yang ibarat seperti tanah yang tandus, yang mana tak ada sebarang manfaat kepada diri mereka, apatah lagi kepada orang yang lain. Dan ini golongan yang bila mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka berpaling daripadanya, mereka meninggalkannya. Kalau kita lihat Allah sebut dalam surah
25 ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Quran ini sebagai suatu yang tak dipedulikan, suatu yang ditinggalkan. Jadi ini Nabi mengadu kepada Allah. Disebutkan pada hari akhirat nanti Nabi akan mengadu kepada Allah bahawasanya umat kaum baginda, kaum ni kalau dulu merujuk kepada bangsa Arab itulah. Dan pada hari ini kaum muslimin lah yang mengaku diri mereka muslim, beriman, tetapi meninggalkan Al-Quran, tidak pedulikan Al-Quran. Jadi Nabi mengadu kepada Allah tentang sikap kaumnya, itu sikap bangsa Arab, dan juga sikap kaum muslimin itu sendiri. Dan kemudian Allah juga menyebutkan tentang golongan yang tak pedulikan kitabullah ini, dia akan dipengaruhi oleh syaitan. Dalam surah 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang dia berpaling daripada zikrir rahman, iaitu berpaling daripada peringatan daripada ar-rahman, berpaling daripada Al-Quran itu, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, kami akan adakan baginya syaitan, dan syaitan itu merupakan teman yang rapat, yang sentiasa ada bersama-sama dengannya. Jadi Allah sebutkan siapa yang berpaling daripada Al-Quran, tak pedulikan Al-Quran, akan ada syaitan yang menjadi qari, yang dekat dengan dirinya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabil, dan sesungguhnya mereka benar-benar mereka akan menjauhkan manusia itu, syaitan itu akan menjauhkan manusia itu daripada 'anis sabil, daripada jalan yang benar. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan manusia itu menyangka bahawasanya mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Jadi itu kesan yang bahaya. Apabila seorang manusia meninggalkan Al-Quran, syaitan akan dekat dengannya dan akan menjauhkan dia daripada kebenaran. Dalam keadaan dia sangka dia telah mendapat petunjuk daripada Allah. Oleh sebab itu, sebagai seorang Muslim, kita kena ingat kewajipan kita bukan sekadar solat semata-mata, puasa dan sebagainya, tetapi kewajipan yang besar adalah kita ni mempelajari kitabullah. Kita benar-benar memahaminya dan kita benar-benar melaksanakan perintah di dalamnya. Kerana apabila kita jauh daripada kitabullah, kita akan mudah termasuk ke dalam golongan yang disesatkan oleh syaitan dalam keadaan kita sangka kita mendapat petunjuk daripada Allah. Dan kalau kita lihat, Allah sebutkan tentang godaan syaitan ini daripada pelbagai bentuk dan pelbagai arah. Syaitan akan cuba untuk menyesatkan manusia ni. Walaupun mungkin seorang yang dia dah beriman pun dia masih lagi terdedah kepada godaan ataupun tipu daya daripada syaitan itu. Apatah lagi golongan yang tidak mempedulikan kitabullah, itu sudah lebih mudah untuk diperdayakan oleh syaitan. Dalam surah 7 ayat yang ke-16,
dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Iblis berkata kepada Allah, maka disebabkan engkau telah menjadikan aku ini sesat, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Benar-benar pasti aku akan menjauhkan mereka daripada jalan engkau yang lurus, akan menghalang mereka daripada jalan engkau yang lurus itu. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datang daripada sebelah hadapan mereka. Wa min khalfihim, daripada sebelah belakang mereka. Wa an aymanihim, daripada sebelah kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan daripada sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau takkan mendapati kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang bersyukur, iaitu taat padamu. Jadi Allah sebut di sini tentang janji syaitan, bahawasanya syaitan akan cuba menyesatkan manusia ni daripada sebelah hadapan, belakang, kanan dan juga kiri. Berkenaan dengan ayat ini, kata Ibnu Abbas, summa la'atiyannahum min baini aydihim usyakkikuhum fi akhiratihim. Iaitu kata syaitan, aku akan menimbulkan perasaan ragu-ragu mereka kepada hari akhirat. Lupakan mereka tentang hari akhirat. Wa min khalfihim araghibuhum fi dunyahum. Aku akan menyebabkan mereka ini sangat-sangat cintakan dunia. Wa an aymanihim ashbaha alaihim amra dinihim. Aku akan menimbulkan syubhah ke atas mereka dalam urusan agama mereka ataupun urusan ibadah mereka. Syaitan bukan sekadar dia akan menyesatkan manusia daripada melalui tipu daya untuk kita ni melakukan dosa dan juga maksiat. Tetapi juga dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara ibadah juga syaitan akan cuba menyesatkan manusia daripada perkara tersebut. Contohnya menyesatkan manusia dalam ibadah ini seperti melakukan ibadah tetapi dalam masa yang sama adanya sifat riak. Jadi itu termasuk syirik yang tersembunyi. Buat amalan yang banyak tetapi kemudian ia menjadi sia-sia. Ataupun melakukan amalan yang dianggap sebagai ibadah tapi rupa-rupanya merupakan suatu bentuk bid'ah. Jadi ini tipu daya, sebahagian daripada tipu daya syaitan. Wa an aymanihim, syaitan akan menimbulkan syubhah dalam urusan agama mereka ataupun ibadah mereka. Wa an syama'ilihim, dan daripada sebelah kiri mereka. Usyahi lahum al-ma'asi. Syaitan akan menjadikan mereka suka untuk melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi ini kata Ibnu Abbas berkenaan dengan tipu daya syaitan daripada sebelah hadapan mereka, iaitu berkenaan dengan akhirat, daripada sebelah belakang mereka berkenaan dengan dunia, supaya mereka cintakan dunia, lupa ke akhirat. Kemudian di sebelah kanan mereka daripada urusan agama mereka, urusan ibadah mereka, dan kemudian daripada sebelah kiri mereka syaitan akan cuba untuk mereka ini melakukan dosa dan juga maksiat.
Jadi sebab itu penting bagi seorang Muslim supaya dia tahu tanggungjawab dia kepada agama yang paling besar adalah dia mempelajari kitabullah itu. Kerana golongan yang meninggalkan kitabullah itu akan datang syaitan dan akan menyesatkannya dalam keadaan dia sangka dia sedang mendapat petunjuk daripada Allah. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis yang utama kita baca tadi. Dalam hadis ni, Nabi menyampaikan kepada kita suatu perumpamaan tentang sikap manusia kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah itu. Jadi ada golongan yang benar-benar mempelajarinya, mereka memahaminya, mereka mendalam ilmu mereka dan mereka memberikan manfaat yang banyak kepada orang yang lain. Ini golongan yang pertama. Kemudian yang keduanya, golongan yang mereka mempelajari sunnah Quran dan juga as-sunnah itu ada manfaat kepada diri mereka, tapi taklah sebanyak golongan yang pertama tadi. Dalam masa yang sama, mereka juga menyampaikan kepada orang yang lain dan berikan manfaat kepada manusia yang lain. Itu golongan yang kedua. Kalau dalam hadis ini Nabi sebut golongan yang pertama tadi, tanah yang subur, yang menerima hujan dan tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Golongan yang kedua ni ibarat seperti tanah yang keras yang dapat untuk menampung air, yang dapat diminum oleh manusia dan juga binatang ternakan. Kemudian yang ketiganya, golongan yang ketiga ni golongan seperti tanah yang tandus, yang mana tak ada sebarang kesan daripada ayat-ayat Allah dan juga sunnah Rasulullah itu kepada diri mereka, dan mereka tidak mempedulikannya. Dan ini golongan yang disebut dalam ayat tadi sebagai golongan yang berpaling daripada ayat-ayat Allah itu. Baik. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada hadis ini dan kita sedar tentang tanggungjawab kita kepada kitabullah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana Nabi sebutkan sebagai al-huda dan juga al-ilmu, petunjuk dan juga ilmu, yang diibaratkan seperti hujan yang lebat yang menghidupkan bumi ini. Seperti itulah al-huda wa ilmu itu dapat untuk menghidupkan hati-hati manusia. Baik. Jadi sebelum kita akhiri, ada apa-apa? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya. Ustaz, saya nak tanya, bolehkah kita, maaf kalau sekiranya soalan ni tak kena dengan topik. Sekarang ada banyak selawat macam Tafrijiyah, Tabibiyah dalam YouTube yang banyak orang amalkan sekarang. So bolehkah kita amalkan selawat yang maksudnya tu baik tapi bukan daripada Rasulullah? Tak seperti selawat Ibrahimiyah tu warid daripada Rasulullah kan. Selain tu soalan yang lain, maksudnya dan bolehkah berkumpul, maksudnya kan ada sekarang kumpulan-kumpulan yang baca qasidah, maulid dibai tu semua. Macam mana kita nak tahu maulid yang dibaca tu semua adalah yang sahih ceritanya? Itu soalannya. Ya. Baik. Yang pertama berkenaan dengan selawat. Selawat ni dia kalau kita lihat seperti yang Nabi ajarkan, yang paling baik, yang paling utama adalah seperti yang Nabi ajarkan di dalam solat, iaitu selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tahiyat kita tu, ataupun tasyahud kita tu. Itu yang paling baik. Tapi selain daripada itu, selawat-selawat yang lain ni, itu kita sebelum kita nak mengamalkannya tu, tak kisahlah apa nama pun yang dipanggil selawat-selawat tersebut, kita kena kaji dululah sama ada selawat tersebut adakah disertai dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan ataupun yang melampau terhadap Nabi SAW. Kalau ia selawat dan kemudian disertai dengan pujian yang tak melampau, itu masih lagi boleh untuk kita amalkan. Kerana kalau kita lihat
ulama-ulama Islam yang ramai di kalangan golongan salafus saleh dan golongan yang kemudian, bila mereka menulis kitab-kitab mereka, mereka juga menuliskan selawat-selawat yang ringkas, ada yang panjang, yang menggunakan ayat mereka sendiri, tapi yang penting bukanlah perkara yang berlebih-lebihan, yang sampai mengangkat taraf Nabi itu lebih daripada yang sepatutnya, memberikan sepatutnya perkara itu untuk Allah, khusus untuk Allah, tapi diberikan kepada Nabi contohnya. Pujian-pujian yang melampau seperti itu yang menyebabkan suatu selawat itu tak boleh untuk kita amalkan. Tapi kalaulah kita ni tak pasti selawat tersebut, kerana macam-macam jenis selawat pada hari ini kita dapat lihat, dan masing-masing dakwa, ini selawat yang terbaik, ini banyak manfaatnya, ini banyak fadilatnya, dan setiap dan dakwaan tersebut, dakwaan tentang fadilat ataupun kelebihan tu, itu juga kita kena pastikan ia mesti ada dalil berkenaan perkara tersebut. Kerana untuk mendakwa perkara yang ghaib ini, dia perlu kepada ayat-ayat Quran, perlu kepada hadis-hadis Nabi. Tapi kalau sekadar selawat dan pujian tanpa ada dakwaan-dakwaan fadilat dan sebagainya ni, itu kita kena tengok lafaz selawat tersebut. Kalau selawat yang biasa disertai dengan pujian yang taklah berlebih-lebihan, itu kita boleh untuk amalkan. Dan kalau kita tak pasti, lebih baik kita tinggalkan. Itu kaedah yang mudah yang Nabi ajar kepada kita. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada perkara yang tidak meragukanmu. Jadi kalau dalam masalah selawat ni, yang dah confirm datang daripada Nabi adalah selawat Ibrahimiyah. Dan itu yang paling baik. Tak dapat kita nafikan. Dan satu lagi mungkin datang daripada ulama-ulama yang kita pun tak tahu selawat ni daripada mana sumbernya, apakah pujian tu berlebih-lebihan ataupun tidak. Jadi lebih baiklah kita amalkan yang dah confirm sahih tersebut. Jadi itu kita kena ingat yang itulah. Yang keduanya tentang fadilat itu. Fadilat itu perlu kepada dalil yang sahih. Kerana ia perkara yang baik. Untuk kita dakwa selawat ni boleh berikan manfaat yang sebegini, itu perlu kepada dalil lah. Baik. Kemudian yang keduanya berkenaan dengan qasidah dan sebagainya. Itu pun sama seperti selawat tadilah. Dia qasidah ataupun syair-syair yang memuji Nabi ni, dia suatu, kita kata sebagai suatu bentuk hiburan lah, sebagai syair semata-mata. Dia bukanlah satu bentuk ibadah. Kalau kita bersungguh-sungguh dalam perkara tersebut, dia taklah berikan manfaat yang besar kepada diri kita. Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan kita belajar ilmu, daripada kita menghabiskan masa dengan qasidah, burda, syair dan sebagainya. Walaupun mungkin ada orang nak buat tu, tak apalah, biarlah mereka buat perkara tersebut. Tapi kita ni, kita tahu keutamaan kita pada hari ini adalah untuk kita ni mempelajari ilmu. Dan yang lain-lain itu hanya sebagai hiburan semata-mata, tak lebih sekadar syair yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi je lah. Dia taklah sama seperti ilmu yang wajib untuk kita pelajari itu. Dan kisah-kisah tersebut pun sebagaimana selawat perlu untuk dikaji jugalah, sama adakah ia terkandung di dalamnya kisah-kisah yang palsu tapi disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi perlu kepada banyak kajianlah tentang perkara tersebut. Baik Ustaz, jelas. Terima kasih. Ustaz, ada soalan di ruangan komen Ustaz? Okay. Tanya maksud golongan kedua, tanah yang keras tetapi dapat menampung air dan ada manfaat kepada manusia juga. Boleh beri penjelasan dengan contoh? Jazakallah khairan. Baik, golongan yang kedua ni, kalau kita lihat dalam kitab syarah kepada hadis ni, di ulama hadis menyebutkan golongan yang kedua ni merupakan golongan yang belajar ilmu. Golongan yang belajar ilmu
dan ilmu tu ada manfaat juga kepada dirinya, tapi tak sebanyak golongan yang pertama tadi. Kemudian juga merujuk pada golongan yang menyampaikan ilmu tersebut, golongan guru ke contohnya, golongan yang meriwayatkan hadis ke contohnya, walaupun mungkin mereka sendiri mereka bukanlah golongan yang benar-benar mendalam ilmu, bukanlah golongan fuqaha, bukanlah golongan ulama, tapi mereka menyampaikan. Ini golongan yang kedua. Mereka dapat menampung air, mereka memelihara ilmu itu, dan mereka, air tersebut memberikan manfaat kepada manusia dan juga binatang yang dapat untuk minum daripadanya. Begitu juga golongan yang kedua ni, ilmu yang ada pada dirinya disampaikan dan berikan manfaat kepada orang yang lain. Jadi ini merujuk kepada periwayat hadis, perawi-perawi hadis ataupun guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada orang yang lain. Yang mana mereka sendiri mungkin kurang manfaat ilmu tu kepada dirinya, tapi ilmu tu berikan manfaat kepada orang yang lain. Tapi tetap juga lebih baik daripada golongan yang ketiga ni, iaitu golongan yang tak ada sebarang manfaat sama ada kepada dirinya ataupun kepada orang yang lain. Cuma golongan yang kedua ni dia berbezalah dengan golongan pertama tadi, golongan yang ini golongan yang ulama dan juga fuqaha. Golongan yang paling baik. Jadi kita paling kurang golongan yang kedua. Ini paling kurang kita kena jadi golongan yang kedua. Itu golongan yang ilmu yang kita belajar ada manfaat kepada diri kita dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan itu menjadi suatu bentuk amalan yang berikan manfaat kepada diri kita walaupun selepas daripada kematian kita nanti. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanyalah Ustaz pasal kejadian jin. Adakah dari awal mereka mendapat risalah seperti kita juga daripada Nabi Adam sehingga sekarang? Okay. Maksudnya tak ada rasul lah dari kalangan mereka, mereka menerima macam kita lah. Apa beza antara kita dan mereka selain daripada itu? Wallahualam. Okay. Kalau kita lihat dalam surah 51 ayat yang ke-56, tentang persamaan di antara manusia dan juga jin, ini Allah sebutkan dalam surah 51 ayat 56 ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak lain aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi itu persamaan kita dengan jin ini. Dari segi penciptaan mungkin berbeza, jin dijadikan daripada api, manusia daripada tanah, dan jin diciptakan lebih dulu daripada manusia. Dan tapi tanggungjawabnya sama, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi bila tanggungjawab tu sama, tentulah perintah daripada Allah itu mestilah kena sampai kepada mereka. Cuma caranya tu sama ada tak rasul di kalangan jin ataupun bagaimana para malaikat sampaikan perintah Allah kepada mereka, itu Allah Ta'ala alam. Kita pun tak tahu, kerana ini perkara yang gaib, yang tak disebutkan. Yang setakat pengetahuan saya tak jumpa lagi lah ayat yang sebutkan tentang perkara ni, tentang rasul di kalangan jin, ataupun ada hadis yang sebutkan tentang perkara ni. Allah Ta'ala alam. Tapi yang jelas rasul yang Allah sebutkan di kalangan manusia, dilantik Nabi dan juga Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka. Cuma jin ini risalah atau perintah daripada Allah juga sampai kepada mereka, tapi caranya tu kita tak tahu bagaimana caranya. Dan sebahagian di kalangan mereka ni disebutkan dalam hadis ada keupayaan untuk mendengar berita daripada langit. Mereka naik ke langit, tunggu di tempat-tempat yang tertentu, dan mereka mendengar kata-kata para malaikat sama mereka, dan kemudian mereka sampaikan kepada tukang tilik dan sebagainya tentang perkara-perkara yang baik tersebut.
Jadi itu kelebihan yang ada pada sebahagian di kalangan jin. Cuma yang sama di antara kita dengan mereka ni, kewajipan kita dan juga mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tapi bagaimana risalah tersebut sampai kepada mereka, wallahu ta'ala a'lam. Kepada manusia ni jelas melalui Nabi dan juga Rasul. Dan kemudian selepas Allah ciptakan Nabi dan Rasul, manusia ni dah lantik Nabi dan Rasul di kalangan mereka, jin pun disuruh untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul di kalangan manusia. Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Baik, jadi insya-Allah sekian itu dulu untuk pagi ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca daripada ayat Quran dan daripada hadis Nabi tidak dapat kita ambil manfaat dan mengingatkan kita tentang kewajipan kita kepada kitab Allah ini dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi setakat itu dulu untuk pagi ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi dalam kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Allah Ustaz. Iya.